Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin والأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, tuan-tuan, hadirin, para tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Syukur pada Allah kita sampai pada pertengahan Sya'ban. Pada malam ini dikenali kita di sini malam nisfi Sya'ban. Dan malam nisfi Sya'ban ini seingat-ingat kita di merata-rata tempat, khususnya negara kita, pada malam ini diimarahkan, dihidupkan malam nisfi Sya'ban ini dengan membaca 3 surah. 3 kali baca. Bukan 3 surah. 3 kali baca surah Yasin. 3 kali baca surah Yasin antara maghrib dan juga isyak. Waktu kita ni lah. Seingat-ingat kita begitulah. Bila mana tiba saja nisfi Sya'ban, maka inilah antara pengisian yang dilakukan oleh para alim ulama kita dan juga masyarakat yang berada di negara kita. Mereka membaca pertama dengan niat supaya Allah Ta'ala panjangkan umur dalam melakukan ketaatan pada Allah. Baca Yasin. Baca kali yang kedua dengan niat menolak segala bala musibah, bala-bala ujian Allah. Minta Allah jauhkan, tolak daripada kita. Kerana malam ini malam yang besar, Allah Ta'ala makbulkan doa siapa yang berdoa dan beramal pada malam ini berbanding dengan malam-malam yang lain, mana ada kelebihannya tersendiri. Jadi kita berdoalah. Yang ketiga, biasanya baca kali yang ketiga surah Yasin, maka dengan niat supaya Allah Ta'ala beri rezeki yang luas, rezeki yang halal.
Terkaya daripada manusia, artinya Allah Ta'ala rezeki pada kita sehingga tidak kita meminta-minta. Ini 3 niat. Dan tidaklah semestinya 3 niat ini sahaja. Tapi biasa kita minta 3. Kemudian doa di waktu-waktu lain itu minta juga. Tapi inilah permintaan yang besar yang didoakan oleh seluruh muslimin muslimat pada malam nisfi Sya'ban. Baik. Apa lebihnya pada malam ini? Tuan-tuan, kalau bolehlah boleh memahami bahasa Arab ini, antara kitab yang kita boleh rujuk berkenaan dengan kelebihan-kelebihan bulan-bulan ini sepanjang tahun, ya, kita boleh rujuk sebuah kitab yang telah disusun oleh ulama besar kita. Lama dah susun ni kitab ni. Ya. Tahun 700 Hijrah, yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Rajab Al-Hambali Al-Baghdadi Ad-Dimashqi. Hidup sekitar 736 hingga 795 Hijrah. Sekarang kita berada pada tahun 1442 lah. 41, 42 lah. 42 Hijrah. Jadi artinya 14 mana bagi 2, 7. Lebih kurang 700 tahun yang telah lalu. Ulama kita telah menulis tentang kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan-bulan Islam. Antaranya bulan Sya'ban. Kitab tu diberi nama Lataiful Ma'arifi Fima Bimawasimil Ami Minal Wadhaifi. Ni kitab tebal. Jadi kalau kita boleh faham bahasa Arab, kita boleh rujuk pada kitab yang asal. Atau mungkin sudah ada terjemahan, tapi saya pun tak cari, tak jumpa lah. Jadi kalau ada yang sudah diterjemah, kita boleh baca yang diterjemah, kerana kita pun tak berapa nak mahir bahasa Arab sebagai contoh. Ataupun memang kita tak faham langsung bahasa Arab ini, maka kita boleh beli kitab-kitab yang telah diterjemah. Khususnya jika kita jumpa kitab Lataiful Ma'arif bagi Syekh Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi dalam tajuk berkenaan nisfu Sya'ban ini, tuan-tuan hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, banyak lembaran-lembaran berkaitan dengan bulan Sya'ban dan juga nisfu Sya'ban. Pada malam ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menyebut dalam satu hadis. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Baihaqi. Hadis ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam Nabi duduk di perkuburan Baqi. Di perkuburan Baqi. Kubur Baqi ni kubur yang tepi Masjid Nabawi tu. Jadi Siti Aisyah pada malam itu ialah gilirannya. Nabi berada pada giliran Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah bangun tengok Nabi tak ada. Lalu Siti Aisyah kata, aku bangun keluar daripada rumah, pergi kubur Baqi, tengok Nabi ada di sana. Dalam keadaan Nabi mengangkat kepalanya ke langit, rafi'u ra'sahu ila as-sama'. Nabi tengok ke langit. Ringkas cerita, Nabi SAW beritahu kepada Siti Aisyah, Inna Allaha
tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li aktsara min 'adadi sya'ri ghanami kalb. Kharrajahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Wa dzakara at-Tirmidzi 'an al-Bukhari annahu dha'afa. Jadi Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala turun pada malam nisfi Sya'ban. Jadi ulama sin tafsir ni berkenaan turun ni dipanggil ayat mutasyabihat, lafaz yang mutasyabihat. Di situ sama ada perintah Allah ataupun malaikat. Yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ke langit dunia. Dan pada malam itu Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa manusia sebilangan binatang, bulu binatang ternak, ghanami kalbin. Jadi maknanya pada malam ini besar kelebihannya, Allah Ta'ala mengampuni manusia yang begitu ramai pada malam nisfu Sya'ban. Yang mana Allah Ta'ala tidak mengampuni pada malam ini dua golongan. Pertama, orang yang membunuh dengan tidak sebenar, suka bunuh orang. Yang kedua, manusia yang ada sifat berdendam dan permusuhan. Artinya, jikalau ia bertaubat, Allah terima. Dalam satu hadis lah, dua golongan ini Allah Ta'ala tak terima, tak ampunkan dosa-dosa mereka. Na'udzubillah min zalik. Orang yang suka dengki dengan orang ni, orang yang buruk hati ni, Allah tak ampunkan dosa ini. Sedangkan pada malam ni kelebihan yang begitu besar. Sehingga Imam Syafi'i dan juga ada meriwayatkan daripada Umar Abdul Aziz, beliau telah menulis surat kepada pekerjanya yang berada di Basrah. Kata beliau, alaika bi arba'i layalin minas sanati. Lazimkan diri kamu dengan 4 malam dalam setahun. Nak cerita betapa kelebihan besar nisfi Sya'ban ni, sehingga Khalifah Umar Abdul Aziz tulis surat kepada pekerja dia untuk pulun. Dalam setahun itu ada 4 malam yang ada kebesaran dan kelebihan di sisi Allah. Dalam setahun. Kerana pada malam itu Allah Ta'ala melimpahkan, memenuhkan rahmatnya. Mana turun rahmat sungguh-sungguh pada 4 malam. Pada malam ini kita ada dah. Lepas tu kalau Tuhan bagi kita ni boleh beramal tu, kita kena syukur banyak kepada Allah. Baca Quran, kita berzikir, kita belajar dalam majlis ilmu. Pada malam ini, malam lain pun kita buat juga, cuma malam ni tu kita puluh lebih sikit. Bila itu 4 malam? Pertama katanya, Umar Abdul Aziz tu dalam surat dia ni, awwali lailatin min Rajabin. Malam pertama bulan Rajab. Lepas tu. Panjang umur tak lepas. Panjang umur kita ni, kita sempat dah lepas. Kalau pendek umur, terlepaslah kita. Tahun lepas tu kalau tak kiamat ada lagi lah, cuma kita tak sempat. Malam pertama bulan Rajab, kata dia Rebu, pulung. Malam yang kedua, walailatin nisfi min Sya'ban. Ni malam ni, iaitu malam separuh daripada bulan Sya'ban. Maksudnya malam ni yang ke-15.
Malam yang ketiga walailatul fitri, iaitu pada malam hari raya puasa, malam 1 Syawal. Gebuk keluar malam tu, beramal sungguh, lazimkan diri kamu pada 4 malam ini. Dan malam yang keempat, kata Umar Abdul Aziz, walailatul adha, pada malam hari raya Korban. Pada malam hari Korban, iaitu hari yang ke-10 Hijrah, Zulhijjah. Malam ke-10 Zulhijjah tu, malam raya haji itu juga diminta kita ini bersungguh-sungguh dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 malam ini puluh sungguh-sungguh. Dan Umar Abdul Aziz ni tuan-tuan, dia ni bukan orang biasa. Pertama sekali dia ni khalifah. Dan Allah Ta'ala beri nikmat dia ni banyaklah. Umar Abdul Aziz, dia sendiri jadi khalifah. Abang-abang dia, abang ipar lah khalifah. Dia berkahwin pun dengan anak khalifah. Hebat dia ni. Tu dia. Dan Umar Abdul Aziz juga, ulama mengatakan dialah orang mujaddid, ulama atau mujaddid kurun yang pertama. Umar Abdul Aziz, maknanya menghidupkan amalan-amalan agama ini setelah ramai manusia tinggal, ialah Umar Abdul Aziz dalam tempoh 100 tahun. Setiap 100 tahun ini Nabi SAW beritahu akan diangkat, dibangkit oleh Allah mujaddid, ulama yang akan memperbaharui. Maksud perbaharui maknanya menimbulkan balik amalan-amalan itu yang ditinggalkan oleh umat. Jadi yang ambil berat tentang malam nisfi Sya'ban ni bukan orang biasa lah. Kemudian Imam Syafi'i pernah juga menyatakan, dan kalau kita baca tulisan sahabat-sahabat kita yang duk post itu, bahkan Darul Ifta, tadi Ustaz Faizal pun ada share berkenaan dengan ada orang yang ambil not atau maklumat daripada Darul Ifta Mesir, Majlis Fatwa Mesir, mengambil dalil-dalil dan kalam ulama berkaitan dengan kelebihan dan kebesaran pada bulan Sya'ban, khususnya malam nisfi Sya'ban. Dan juga Syekh Ibn Rajab Hanbali juga, dia menakal perkataan Imam Syafi'i itu lalu dimuatkan dalam kitab beliau. Sebab orang bercakap ni bukan pada pangah kampung yang jahil, alim ulama. Alim ulama. Dan Imam Syafi'i kita juga terkenal dengan alimnya dan juga sebagai mujaddid pada zamannya. Orang yang baru agama juga, orang hebat. Dan kita pula belah Nusantara ini, belah Asia ni, berpegang dari sudut amalan fiqhnya mengikut cara Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kata Imam Syafi'i ini, dia quote dia habis sini daripada kitab wa qala Asy-Syafi'i balagana anna ad-du'a yustajabu fi 5 layalin, lailatul jum'ati wal 'idaini wa awwal rajabin wa nisfi sya'bana. Telah sampai kepada kami, kata Imam Asy-Syafi'i, sesungguhnya berdoa pada malam, pada malam-malam yang 5 ataupun 5 malam, dimustajabkan doanya. Imam Syafi'i beritahu 5 malam ini kalau kita berdoa, insya-Allah Allah mustajabkan doa kita. Pertama, malam Jumaat. Malam Jumaat. Jadi malam Jumaat ni alhamdulillah setiap minggu ada. Jadi kena 10 lah.
Orang kita ni kalau sebut malam Jumaat dia nampak lain. Kadang-kadang dia jadi bergurau pula sama-sama kita ni. Malam ni malam Jumaat kata dia. Kalau di kampung-kampung dulu dia faham, dia makna lain lagi. Kalau berjalan balik lewat malam, kita tanya malam ni malam apa? Malam Jumaat. Apa makna malam Jumaat? Maknanya malam tu misteri lah. Ni panggil fahaman karuk ni, yang perlu kita buat dalam kepala kita. Jadi pada malam Jumaat ini kata Imam Syafi'i, bila mana kita berdoa, insya-Allah doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kelebihannya hari Jumaat ialah sayyidul ayyam, ialah penghulu bagi segala hari. Sebab itu kelebihan yang begitu banyak. Sebab itu besarnya hari Jumaat ni, kiamat pun berlaku hari Jumaat. Hancur lebur bumi kita yang duduk pada hari ini akan hancur berlakunya pada pagi Jumaat. Kiamat ni berlaku waktu pagi. Orang duduk kalau keluar semua sekali, berlaku kiamat. Bila? Hari Jumaat. Besar hari Jumaat. Dan hari Jumaat merupakan hari raya bagi orang Islam dalam bentuk mingguan. Sebab tu hari Jumaat ni Nabi SAW beriah lebih daripada hari-hari lain. Pakaian cantik, berwangi-wangi dan sebagainya, pergi ke masjid beramai-ramai. Jadi pada malam itu kita berdoa, Allah Ta'ala mustajab. Kemudian malam yang kedua dan yang ketiga iaitu pada malam hari raya tadi. Termasuklah malam hari raya puasa, malam hari raya korban ataupun malam hari raya haji. Tiga malam. Malam yang keempat ialah malam permulaan Rajab, mana malam pertama bulan Rajab. Dan yang kelima malam nisfi Sya'ban. Malam nisfi Sya'ban. Jadi pada malam inilah kita saran pada diri kita dahulu dan kita semua yang ada pada malam ini, baik yang ada di hadapan dan juga ada di alam maya, kita cuba rebutlah. Kita pun tak tahu bila habis umur kita ni. Jadi kita rebut hari-hari yang lebih, masa-masa yang lebih untuk kita tingkatkan amal kita. Walaupun ada setengah-setengah orang yang dia tak berapa suka beramal pada malam nisfi Sya'ban sebagai contoh. Apatah lagi ini amalan-amalan yang disusun oleh para alim ulama dan mereka itu kira menjadi amalan dalam bentuk tahunan. Dia tak apa nak suka, tak apalah, biarlah dia tak suka. Tapi bagi kita, orang yang tahu tentang kelebihan pada malam ini, kita rebut. Sama ada yang duk baca Yasin itu, ya sila. Yang mengaji, yang belajar, yang menadah talaki, sila. Yang duk istighfar, duk zikir, sila. Yang penting kita termasuk dalam mereka yang mengambil bahagian menghidupkan malam nisfi Sya'ban. Jadi tak ada nilai dan gunanya sekiranya ulama duk bincang cerita lebih itu lebih ini pada malam nisfi Sya'ban, tiba-tiba kita balik makan-makan, akhir sekali Sya'ban jadi Syaba'an. Lepas tu bangun pagi, bulan Sya'ban bulan kenyang, balik lepas ni kenyang sungguh, hidup kenyang dengan Syaba'an. Bulan ni bulan Sya'ban. Apa makna? Tak buat apa juga, macam malam biasa juga. Maka rugilah kita serugi-ruginya. Jadi kita rebut peluang untuk kita beramal pada malam ini. Apa lagi lebihnya malam ini? Diriwayatkan daripada Ka'ab ni seorang sahabat Nabi, asalnya agama Yahudi. Pendeta Yahudi yang masuk Islam. Ramai pendeta-pendeta Yahudi dahulu masuk Islam, tapi ramai lagi yang tak masuk Islam. Tapi yang masuk Islam itulah yang hebat-hebat.
menjadi teman rapat, jadi sahabat kepada Nabi SAW, salah seorangnya Ka'ab. Dan juga yang terkenal juga Yahudi yang alim masuk dalam Islam ini, iaitu Abdullah bin Salam. Masuk Islam. Jadi kata dia apa? Qala inna Allah Ta'ala yab'atsu lailatan nisfi min Sya'ban Jibril alaihi salam ila al-jannah faya'muruha an tatazayyana wa yaqulu inna Allah Ta'ala qad a'taqa fi lailatika hadhihi 'adada nujumis samai wa 'adada ayyamid dunya wa layaliha wa 'adada waraqis syajari wa zinatal jibali wa 'adadar rimali. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutuskan pada malam nisfi Sya'ban ini Jibril alaihi salam ke syurga, katanya. Lalu Jibril minta syurga supaya berhias. Malam ni kira beriah syurga, cantik-cantik, indah-indah. Kemudian dia kata lagi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerdekakan pada malam ini, malam nisfi Sya'ban ini, manusia-manusia yang begitu ramai daripada neraka Allah ini. Seramai mana? Sebanyak bilangan bintang di langit, sebanyak bilangan hari dan juga malam dunia ini. Mana sebanyak-banyak umur dunia, sepanjang-panjang umur dunia ini, sebanyak itulah Allah Ta'ala merdekakan hamba-hamba Allah pada malam ini. Dan sebilang-bilang daun kayu, tak terkira lah kita. Dan seberat timbangan gunung ganang, dan sebilang-bilang pasir, sebanyak mana pasir, seramai itulah dimerdekakan oleh Allah SWT pada malam nisfi Sya'ban. Disebut oleh Ka'ab. Diriwayatkan begitu. Dinakalkan juga, Syekh ni juga ambil letak tentang cerita kelebihan ini dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Jadi munasabahlah para alim ulama kita mengambil bagaimana cara nak beramal pada malam nisfi Sya'ban ini, biar semua orang boleh beramal yang berkehendak kepada beramal. Lalu disusul pakar Haji Yasin. Jadi sekiranya timbul, pasal apa Ustaz Yasin je, kenapa tak baca surah lain? Dalam Quran tu banyak, bukan Yasin je Qurannya, surah lain pun Quran juga. Asal apa pilih Haji Yasin? Tak baca surah Baqarah, surah Ali Imran, surah At-Taubah, dia baca surah Yasin. Tak nak beramal, dia kata begitu lah, dia tak nak beramal. Dia kira komen gitu lah. Biasa, cuma tukang komen ni biasa. Biasanya tukang banyak komen ni, baik dalam bab agama, baik dalam kerja masyarakat, baik dalam apa pun, hak jenis banyak komen tu tuan perhati. Ini orang ni hak lihat tak nak beramal. Ghalibnya. Bukan semua, tapi kebanyakan. Habis tu pasal apa kita duk baca surah tu je? Dia tanya kita pula, kita tak nak beramal. Adakah hadis sahih Ustaz? Nabi kumpul dengan sahabat, baca 3 kali Yasin malam nisfu Sya'ban. Kalau orang tanya kita, awak tanya. Ada saja kita buat soalan biar kita mikir sikit. Walaupun tuan-tuan mikir je, bukan jawab pun. Sahabat-sahabat yang tanya, alamanya. Kalau orang tanya kita, kita dah pening gitu, nak jawab tak mampu juga. Kerana tak tahu.
Jadi kita duk cari-cari setakat nak tengok ni, memang tak ada. Bukan kata malam ni sahabat pun dikumpulkan bersama dengan Nabi, kita buat waktu Yasin Melaka 3 kali, tak ada. Bila mana kita kata tak ada, dia pun kira modal dia Dan Nabi tak buat pasal apa kita bersungguh nak buat. Satu. Yang kedua dia tanya, tak apalah, jikalau Nabi tak buat, ada tak sahabat buat? Kita pun jawab, sahabat pun tak buat juga. Kumpul ramai-ramai baca Yasin 3 kali malam ni semua sahabat. Lepas tu nanti kena ngaji. Tak apalah, kita pun kata jawab, tak jumpa juga. Wallahualam lah, ada ke? Takut kita tak tahu. Tapi dari sudut kita jawabnya, kita tak jumpa. Kita nak kata tak ada, tak berani juga. Takut-takut ada. Jadi golongan yang tak mahu ni, dia kira bukan kata dia cari tak jumpa, dia kira terus kata tak ada terus. Walah boleh jadi ada. Boleh jadi. Itu panggil andaian kita. Dah kalau Nabi tak buat, sahabat pun tak buat, kenapa kita nak sungguh nak buat? Kita kata ulama buat. Dan cukup kita berpegang dengan ulama yang siqah, ulama yang muktabar, sekalipun kita sendiri ni lemah, tak tahu dalil pasal apa buat, kenapa buat, cukup kita boleh ikut alim ulama yang duk amal. Kenapa? Kerana mereka itu lebih mengetahui dari sudut dalilnya dan sandarannya dari sudut agama. Bagi kita, kalau kita jawab begini, oleh kerana dia larang kita, boleh kalau kita nak berujuh dari sudut cakap sama bercakap. Orang tak mahu lah. Dia kata oleh kerana tidak ada Nabi buat, kerana tidak dibuat oleh para sahabat, maka jangan buat lah. Kita pun tanya dia balik. Baik, tak apalah, oleh kerana Nabi tak ada buat, kita cari tak jumpa, sahabat pun kita tak dengar buat seumpama kita buat ni. Kita tanya dia balik, ada tu awak belajar dalam banyak-banyak hadis Nabi yang puluh-puluh ribu tu, bahkan ratus ribu itu, ada tak satu hadis Nabi larang daripada kita buat yang dia buat? Ada tak satu hadis larang jangan baca Yasin 3 kali pada malam nisfu Syaban? Ada bagi tahu. Hadis buat, hadis suruh memang tak ada. Tapi hadis larang ada ke tidak? Kalau kita tanya, dia pun terkangkang juga. Sama-sama dia pun kata, tak ada juga. Dah kalau tak ada, seri kalau kira. Seri. Tak kira. Jangan duk kalut, marah orang untuk sudut beramal. Inilah panggil nasihat untuk kita. Jangan duk syadid dipanggil. Mentang-mentang kita kata tahu hadis potong 2, kita pun kira nak halang habis amalan-amalan yang baik dilakukan oleh para alim ulama. Isunya tuan, kita ni sudut PKP ni tak lama punya kuliah kita. Tak apalah, kita 4 minit tak apalah. Isunya bukan masalah Nabi tak buat maka tak boleh buat. Bagaimana cara kita nak selesaikan dari sudut agama, dari sudut amalan-amalan dilakukan oleh para alim ulama, sedangkan ada amalan itu tidak dibuat oleh Nabi SAW? Ialah kita mesti pandukan amalan itu dengan hadis-hadis Nabi yang lain dan juga dengan ayat Quran. Adakah amalan itu bertembung dengan ayat Quran ataupun bertembung dengan hadis-hadis Nabi? Itu cara kita nak keluar hukum. Ada tak amalan ini bertembung dengan hadis Nabi? Jawab dia tak ada. Bahkan kalau diambil hadis-hadis yang lain, atas dasar umumnya baca Quran Nabi suruh. Tak begini. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, bacalah Quran. Dan Nabi pun tak tentu.
Baca Quran hari ni saja. Mana asalkan baca Quran. Jadi kita pun nak mula ambil kelebihan, kita ambil oleh kerana malam ni besar, kita kumpul baca Quran. Tak ada masalah, tak jadi salah. Bahkan baca Quran ni hukum dia sunat. Dan sebaik-baik amalan umatku, kata Nabi, ialah baca Quran. Ini satu hal Nabi. Jadi kita berkumpulah baca Quran. Kerana Yasin ni Quran. Tak boleh tuan. Hatta kalau kita kata Bismillahirrahmanirrahim, dia ulang satu ayat tu ya. Yasin. 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 Baca roh Yasin. Orang tunggu bila wal Quranil Hakim. Akhir sekali sadaqallahul azim. Pakai ayat pertama je. Quran juga. Allah dia kira, bukan kira ayat pertama, ayat kedua. Allah kira pahala berapa huruf yang kita duk baca, berapa kali kita duk ulang. Dia kira huruf. Dan ulama kita pula nak pilih amalan mana baik baca Quran. Kalau baca Quran, oleh kerana Nabi SAW beritahu dalam Quran ni sebuah, dia ada jantung Quran, qalbul Quran. Mana qalbul Quran? Iaitu surah Yasin. Maknanya dalam banyak-banyak surah, jadi jantungnya ialah Yasin. Kita ambil surah Yasin. Baca surah Yasin. Dan ada fadilat-fadilat yang besar pada surah Yasin. Ya. Nabi SAW beritahu kalau kita baca petang, maknanya kita baca petang atau malam, awal malam, Allah Ta'ala akan tunaikan hajat kita sampai pagi. Baca pagi, belum petang, ajak kita Allah Ta'ala tunaikan. Mana kelebihan besar. Baca Yasin, baca Yasin. Baca qalbul Quran dan diulang 3 kali. Dan kita doa selepas itu. Mana yang tak betul, mana yang tak bolehnya. Jawab dia boleh. Dan kita pun berkumpul bukan atas pegangan kita wajib buat tak. Umpama kita malam ni, kita duduk mengaji, kita duduk bincang masalah ilmu. Ada yang baca-baca, cuma tidak adalah larangan. Oleh kerana tidak ada larangan, jangan kita duduk kata bid'ah masuk neraka. Itu salah. Ini panggil cermaknya para alim ulama dahulu, menyusun dari sudut amalannya untuk mengejar kelebihan yang ada pada malam-malam tertentu. Kalau baca tiap-tiap malam sebenarnya lagi bagus. Tapi awak kata begitu, awak pun tak baca. Usah kata malam ni sepi Syaban, malam lain pun tak baca juga. Jadi kalau kita tak baca, orang nak baca, bahkan kita kata tafadhal, baguslah. Ayo tak pun nak rajin mana. Tapi itulah tak mengaku, tak nak rajin beramal. Jadi kita suruh orang nak beramal. Ya. Baca Yasin. Cuma amalan yang dibuat ulama tu baca antara maghrib isyak. Baik, kalau nak baca lepas isyak, masih ada lah baca, tak ada masalah apa. Tak jadi salah pun kalau kita nak baca selepas isyak. Dan ghalibnya kalau lepas isyak ni ghalib. Bukan kata ghalib juga ni, atas jalan ghalib. Lepas isyak ni kalau kita baca lepas isyak macam mana ustaz? Boleh nak baca. Masalah pakat balik belaka lepas isyak pula tu. Lepas isyak pakat balik. Jadi antara maghrib isyak ni biasa orang tak balik, tunggu sembahyang isyak. Jadi kita isi biar penuh antara tu baca 3 surah. Sebab itu dalam bab amalan yang dilakukan ini, jikalau di sana ada pandangan yang berbeza bagi kita ahli sunnah wal jamaah ini, maka kita meraihkan pandangan perbezaan itu. Maknanya meraih macam mana? Ada orang nak buat, ya sila buat. Kalau awak tak nak buat, ya awak tak boleh larang orang. Sebab tu kita buat, kita tak paksa orang untuk buat. Tak paksa orang. Cuma kita cerita tentang kelebihan. Kalau kita beramal ni, Tuhan beri banyak amal, beri pahala. Serahlah. Dia nak beramal, tak nak beramal. Tapi orang yang tak mahu ni, dia jadi kalut sedikit dalam masyarakat. Dia tak nak beramal, dia paksa orang jangan beramal sebagaimana dia.
Jadi ini jadi masalah sikit. Jadi bagi kita tak apalah, tak perlu kita bertegar dengan mereka. Kita jawab, awak nak beramal-beramalah, tak nak beramal pun tak apa. Yang kami beramal ni kita boleh sandar dengan para alim ulama. Selagi mana tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan bahawa kalau beramal baca Quran ni jadi haram, maka beramallah kita. Cuma pada malam ni kita kira ambil lebih sedikit. Kenapa? Kerana pada malam ini Nabi sendiri pun menyatakan ada kelebihan-kelebihannya, maka kita beramal sekadar yang kita mampu. Dan juga kenapa dia pilih surah Yasin? Surah Yasin ni ghalib juga orang Islam ni biasanya dia baca lancar nak banding dengan surah-surah lain. Lepas surah pun tak berapa nak panjang mana. Kalau kita baca lebih kurang dalam 10 minit je. Kalau nak baca surah Baqarah habis 3 juzuk tu akhirah. Nak kumpul tadarus Ramadan juzuk semalam pun tak ada orang. Nak habis surah Baqarah. Lepas surah Baqarah Ustaz tahun depan. Baca lah orang lain baca Yasin belaka. Sida awak baca tadi, kami pun tak larang. Kami tak larang, cuma bimbang takut kamu tak larang. Sebab itulah kita kira beramal lah. Jangan duk kata apa lah. Kalau kita nak beramal, kita duduk diam-diam. Sebab yang buat amal ini, yang menyusun ini lah para alim ulama, bukan orang biasa. Bagi kita orang awam, cukup kita berpegang dengan alim ulama gitu. Kalau kita nak tahu dalil yang lebih detail, lebih banyak lagi, lebih terperinci, maka kita pergi tanyalah ahlinya. Jangan duk tanya kalut masyarakat awam. Kesian mereka. Jadi pening ladak habis. Orang itu orang ni akhir sekali ialah orang kampung tu, tak mengaji. Nak kata apa? Nak kata tidak, tak tahu. Nak kata ya, sebab benda hidup selalu duduk amal-amal, orang kata tidak. Jadi serba salah. Akhir sekali kita meninggalkan amal pada malam-malam yang diberikan kelebihan yang banyak, antaranya pada malam nisfu Sya'ban. Lepas tu disebut di sini juga kata sebagai akhirnya Imam Ahmad bin Rajab ini mengatakan fayam bagi lil mu'mini ay yatafarragha fi tilkal lailati li dzikrillahi wa du'aihi bi ghufranidz dzunubi wa satril uyubi wa tafrijil kurubi wa an yuqaddima ala dhalika at-taubata fa inna Allah ta'ala yatubu fiha ala man yatub. Maka saugia sewajarnya, selayaknya, sebolehnya, semestinya bagi orang mukmin itu bahawa dia menghabiskan, memenuhkan pada malam tersebut dengan mengingati Allah, dengan berdoa kepada Allah, dengan minta ampun dosa-dosanya, dengan diminta supaya tutup segala keaibannya, minta diselamatkan, dibukakan daripada segala musibah-musibah. Dan sebelum itu diminta kita bertaubat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala menerima taubat terhadap mereka yang bertaubat kepada Allah. Maknanya sarana tausiah kita sendiri pun pada malam ini, malam-malam yang lebih ni, dan juga tajuknya malam nisfu Sya'ban ini, kita penuh malam ni dengan beramal. Dan ulama-ulama Syam, mereka tu berkumpul dalam masjid-masjid pada dahulu kala, mereka beramal-ramal. Malam ini kira macam malam raya dah. Pakai baju cantik-cantik, lepas tu dia pasang setangi, mana wangi-wangi yang bukhur, dia pakai celok mata dan sebagainya. Kemudian dia beramal sepanjang malam, minta doa, tadarruk kepada Allah, ibtihal dan sebagainya. Jadi kalau ada lah suara-suara kita dengar selepas ini, orang suara ni selalu ada, jangan kita duduk kira mudah terima lah. Kita kira terima amalan yang ada dah, sebab itu dalil yang ada. Bagi mereka yang tak nak beramal, kita tak boleh buat apa, tak boleh paksa. Ini amalan individu, ya. Jadi sekadar itulah untuk malam ini. InsyaAllah panjang umur kita akan bertemu pada kuliah-kuliah lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kita semua sepanjang hidup kita, dan Allah Ta'ala panjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak, insyaAllah. Walaupun kita tak baca Yasin, kita bacalah doa, ambil sempurna, ambil barakah, ya. Baca bahasa kita apa, ya. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya dzal manni wa la
ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر الذادين وجار المستجيرين وأمان الخائفين اللهم إن كنت كتبتنا عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علينا في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتنا وحرماننا وطردنا وافتقاء وأكثر رزقنا وأثبتنا عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب إلهنا بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت العز الأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك